depan, saya mau setiap kumpulan menyediakan proyek tentang budaya kaum di Malaysia. Saya telah membagikan kamu semua kepada beberapa kumpulan. Kumpulan 1, Ajib, Denish, Map, dan Joachim. Kamu berempat akan bekerja sama. Ay, cuman ya. Aduh. Jangan lupa, objektif proyek ini adalah untuk memperkenalkan budaya pelbagai kaum di Malaysia dan memupuk perpaduan. Saya tahu kamu boleh melakukannya. Baiklah, Sir. Jadi apa cadangan kamu? Apa yang perlu kita buat dulu? Aku rasa kita boleh kongsi masing-masing budaya masing-masing, macam pakaian, baju, adat, gimana? Ya, itu bagus. Dan kita boleh mungkin ada demo atau tunjukkan contoh. Boleh. Jadi saya boleh cerita tentang adat saya, yaitu Hari Gawai. Sebab banyak adat dan makanan tradisional yang terdapat. Saya boleh bawa gambar jika perlu. Macam mana? Saya akan membincangkan Hari Raya Aidilfitri, bagaimana dia disambut oleh agama Islam. Kita dapat membandingkan dengan kaum lain, macam mana kaum lain menyambut perayaan mereka. Bagaimana dengan tarian tradisional? Kan setiap kaum ada tarian masing-masing. Kita boleh masukkan juga. Betul juga. Ini memang proyek yang menarik. Pada pandangan saya, mungkin kita boleh melakukan persembahan yang melibatkan pelbagai kaum seperti apa yang Joe cakap tadi. Macam mana? Saya setuju ya, saya setuju. Yalah, Ya, angkat. ya. Angkat. Susahnya juga buat slide nih. Tak pandai lah buatkan, Pak. Memanglah susah kalau last minute. Jangan risau, Pak. Saya boleh tolong kau juga, buat. Mantap, Jo. Kita suruh Pak Bolasnya. Bisa datang. Bah, duduklah kau, astaga. Cepat. Wah, nampaknya proyek kamu berjalan lancar. Bagaimana setakat ini? Hampir siap lagi, Sir. Alhamdulillah, kami banyak belajar tentang bangsa-bangsa di Indonesia ini. Bagus. Inilah tujuan proyek ini. Saya harap kamu semua terus dapat bekerja sama dalam menjayakan proyek ini. Selamat pagi dan rekan-rekan yang saya kasih sekalian. Hari ini kami akan membentangkan tentang budaya masing-masing dalam kumpulan kami. Saya sebagai ketua grup kumpulan ini meminta maaf karena kami tidak menyediakan slide untuk pembentangan ini, Pak. Sebab kekurangan proyektor dan kami bukan orang kaya. Ya. Yang biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Ya, Pak. Sebagai permulaan, saya akan membentangkan tentang Deepavali, perayaan kaum India. Deepavali ialah perayaan cahaya dan simbol kemenangan serta kebaikan bagi kaum India. Untuk tahun baru Cina, kami mempunyai adab membakar mercun dan menghias rumah dengan lampu merah sebagai simbol tua. Saya pula akan teruskan dengan tentang Hari Gawai, di mana kaum Iban mereka meraihkan penuaian dalam tarian, makanan tradisional dan kunjungan ke rumah panjang. Kamu tahu juga kan apa itu rumah panjang? Mustahil datang. Paham. Paham. Paham ya tuh. Kau paham jatuh.
Tengok aja slide. Oke. Manakala saya akan membincangkan tentang Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Aidilfitri membincangkan tentang kemaafan. Hari Raya Aidilfitri juga dapat berkumpul bersama keluarga dan memberi duit raya kepada anak-anak. Ini adalah sebahagian daripada budaya kami lah. Yang ada boleh. Islam dan Islam boleh. Oh mantap dong. Minta aja. Tahniah semua, pembentangan kamu amat bermakna. Saya harap apa yang kamu pelajari hari ini akan kekal dalam ingatan. Ini adalah contoh perpaduan yang kita perlu kekalkan dalam negara kita. Saya setuju. Oke. Yes. Jadi selamat malam. Hari ini kami akan membincangkan dasar-dasar kerajaan dalam membina perpaduan negara, terutama dalam konteks masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa dan etnik. Apakah dasar-dasar ini benar-benar mampu mencapai perpaduan? Mari kita mulakan dengan pandangan dari Bradford. Terima kasih Saudara McDaren. Pada pandangan saya, Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan beberapa dasar penting untuk membina perpaduan antara kaum. Dasar-dasar ini termasuk dasar ekonomi baru DEB, dasar pendidikan kebangsaan, dan juga konsep satu Malaysia. DEB, misalnya, diperkenalkan untuk mengurangkan jurang ekonomi antara kaum selepas peristiwa 13 Mei 1969. Tujuan utamanya ialah untuk mengekalkan keharmonian sosial dengan membina keseimbangan ekonomi. Saya serahkan kepada Cik Muhammad Danish. Betul tu Brad. Tapi walaupun begitu, masih terdapat ada isu-isu yang berlaku. Ada yang menganggap ini lebih mengutamakan satu kaum berbanding kaum lain. Contohnya, dalam sektor pendidikan dan ekonomi, banyak suara yang mengatakan dasar ini perlu diubah supaya lebih adil. Saya rasa untuk perpaduan yang lebih mantap perlu ada sistem yang lebih fleksibel pada dasar ini agar masyarakat semua kaum lebih terbela. Oke, saya setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh Cik Muhammad Danish. DEB memang mendapat kritikan, tapi ia penting dalam membina asas ekonomi negara. Namun dasar seperti dasar pendidikan kebangsaan juga penting dengan memperkenalkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Dasar ini bertujuan untuk menyatukan rakyat yang ada di Malaysia ini. Sekian, terima kasih. Saya sangat bersetuju dengan pendapat Ajib tadi. Sebagai seorang pemimpin belia, saya ingin menambah bahawa generasi muda yang mempunyai harapan untuk melihat perpaduan yang lebih kukuh. Program seperti Rukun Negara dan Satu Malaysia, walaupun konsepnya baik, perlukan sokongan yang lebih praktikal. Misalnya, program Rukun Tetangga yang melibat aktiviti komuniti perlu diperluas supaya semua lapisan masyarakat dapat terlibat. Isu-isu berkauman yang media sosial yang semakin meningkat juga menunjuk betapa pentingnya dasar ini diterap pada semua peringkat. Minggu depan, saya mau setiap kumpulan menyediakan Kemana nih? Iya. Cobaannya. Lase. Itu baca. Baik,